dua jenis sahabat. Yang pertama, dia yang heret kita ke neraka. Yang kedua, dia yang heret kita ke surga. Jadi, kita pilihlah sahabat mana yang kita mau. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Straight to the point. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada muslimah solehah dua orang ni. Amin. Iaitu Kak Ica, Kak Faiza dan juga Adni. Walaupun tiada orang macam tadi, bakal ada orang yang melihatnya, insyaAllah. Amin. Okay lah, straight to the point. Perlukah orang kenal Kak Faiza? Okay, perlulah. Tak payahlah. Okay. Okay, Kak Faiza ni dipanggil sebagai Kak Ica lah ya, Kak Ica. Dan bekas junior, Masya Allah. Ex-senior Politeknik Kota Kinabalu dan juga kakak ex lagi, kelab Rakan Pusat Islam di Poli juga. Okay. Umur kakak 25 tahun, betul kan? Betul, sampai taruh. Masya Allah. Okay, umur kakak 25 tahun, baru 25 tahun tapi belum kahwin. Masih awal kan Kak? InsyaAllah. Kakak berhijrah, wow. Kakak berhijrah dari Tawau ke Labuan, kan? Betul. Dah berhijrah lah. Musafir je. Belum lagi berhijrah. Musafir lah. InsyaAllah. Sekarang ni jadi cikgu. Kan? Sudah kami taruh tadi. Kan? Okay. Semua orang tak tahu macam mana. Okay. Pergi Adni pula. Adni, apa nama Adni? Nur Adni Wahyuni. Umur Adni 18, masih muda tapi nampak macam matang jiwa. Betul, dia nampak macam matang. Adni iaitu kelab ahli kelab remaja UPA iaitu KRU lah kan, di Kedat. Okay, sekarang ni tengah menunggu masuk IBDAS ke Adni atau mana-mana sekolah? Tingkatan 6 kak? Oh, tingkatan 6, Masya Allah. Okay, semoga itu yang terbaik, amin. Okay, start to the point. Okay, tujuan ini bukan forum lah ya. Ini macam kira sharing daripada Kak Ica dan juga Adni berkaitan hijrah. Contoh macam hijrah seseorang muslimah ke hijrah seseorang akhwat ke macam gitulah. Walaupun hijrah ni selalu kita dengar, tapi sebenarnya jangan pernah bosan berkata berkaitan hijrah ni. Sebab lain orang, lain dia punya tanggapan. Maksudnya akan ada orang yang terinspirasi dan juga termotivasi bila melihat sharing berkaitan hijrah lah kan. Mana tahu akan ada yang terinspirasi ataupun termotivasi, kita tak tahu kan. Okay, insyaAllah. So, kita teruslah ya direct ke pertanyaan yang pertama untuk Adni lah. Adni dulu, kita bagi adik-adik dulu yang jawab. Bagi Adni ni kan, yalah, hijrah ni kan sebenarnya dia bukan yang perpindahan macam cerita zaman-zaman Nabi dulu kan. Tapi sebenarnya hijrah ni pun salah satu perubahan yang selalu kita dengar dari tidak baik dan menjadi ke arah yang lebih baik untuk mencari ridha Allah kan. Jadi bagi Adni, apa itu hijrah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi dengar. Okay. Semua orang tahu pun definisi hijrah kan. So, itu lebih terperinci pada zaman Nabi dahulu lah. Bagi saya, hijrah tu dari berpindah. Kita punya diri yang dahulu, diri kita sendiri,
yang orang bilang dari kisah silam apa semua tuh. So ya, move forward orang bilang, ke depan, tinggalkan kisah-kisah silam orang bilang lah gitu. Habis itu dia lebih takarrub lah orang bilang, maksudnya yang mendekatkan diri kepada Allah lah. Gitu. Dia meninggalkan yang orang bilang yang memang biasa kita buat, tapi dalam larangannya. So itulah saja. Pada sudah mau definisinya cuman sebab mau definisi dia terlampau panjang. Kalau diikutkan perpindahan dari masa silam pergi ke arah yang lebih baik tuh memang orang bilang susah. Memang susah, sangat-sangat susah lah. Ini pun second time orang bilang hijrah ini untuk saya. Sebab first memang fail habis. Memang kembali lagi pergi masa lalu. Itu ujian betul lah. Tapi insyaAllah lah, mudah-mudahan apa yang perkongsian ini dapat untuk istiqomah, orang bilang. So, terus ke depan lagi lah, terus istiqomah, orang bilang, untuk takarrub. Terus jalan. Oke. Terima kasih Adni. Itu definisi hijrah bagi Adni lah kan. Macam dia selalu juga kita dengar dari baik dan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, seterusnya kita move forward ke artis astagfirullahaladzim. Ke Kak Ica. Bagi Kak Ica, bukan bagi Kak Ica. Setiap orang kan ada cerita penghijrahannya. So, Kak Ica pun mesti ada cerita di sebalik penghijrahan Kak Ica. Apakah di sebalik cerita penghijrahan Kak Ica lah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih buat Fatima yang dirindui di sana. Buat Adni, juga Adni, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas keutamaan baginda kan. Hari ini kita dapat kenal apa itu Islam. Okay. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadahku, mudahkanlah bagi keurusanku, dan hilangkanlah kekeluhan lidahku, supaya orang-orang yang bakal mendengar ini nanti paham dan boleh menerima apa yang kita kongsi hari ini. Oke. Seperti macam Adni kata tadi kan, hijrah ni ialah perpindahan kan, berpindah daripada yang buruk kepada yang baik. Setiap daripada kita ni ada kisah dia tersendiri, macam mana dan bagaimana kita berhijrah. Semua ada. Susah macam mana kita berhijrah, macam Adni 2 kali dia melalui proses perhijrahan itu tersendiri. Kita lain-lain cerita, tapi kita ada satu matlamat yang sama. Apa matlamat kita tu? Kembali kepada Allah. Sama-sama mau berubah, sama-sama ingin berada di tempat yang Allah redha. Itu matlamat kita. Tak kira lah apa sahaja kita punya kisah penghijrahan tu, apa saja cerita di sebalik penghijrahan kita tu, matlamat kita tu yang utama, kembali kepada Allah. Apapun kan masa lalu kita ni tetap ada impian kan, kita tetap ada satu impian yang kita ni mau jadi wanita soleha. Itu impian semua muslimat. Tak kisahlah buruknya aku ni, layak ke aku ni mau jadi muslimat yang soleha, layak ke aku ni banyak dosa, kita ni banyak dosa. Layak ke kita untuk jadi? Tak kisahlah siapa pun latar belakang kita ni, kita semua layak untuk jadi wanita yang soleha. Mengikutkan seperti yang Fatima tanya tadi, apakah di sebalik penghijraan saya sendiri kan? Pernah satu kisah ni, ada satu kisah, saya baru mau berhijrah. Saya hijrah ni pun bermula 2014. Baru masuk Politeknik Kota Kinabalu. Itulah kali pertama saya mula berhijrah. Yalah, dapat kenal dengan orang-orang yang baik di sana. Sedikit-sedikit, pelan-pelan Allah tunjukkan inilah jalan yang terbaik untuk kau. Jadi kan kita baru belajar pergi tempat baru di KK itu kan Kota Kinabalu. First time keluar daripada daerah sendiri, daripada Tawau. Jadi kita pergi sana, seperti harapan kita, dia ada pun niat di sana, mau pergi sana, niat ni mau belajar je kan. Tak sangka pula apa yang Allah hantar ni, rupanya Allah hantar pergi KK ni untuk kita untuk saya dapat sesuatu yang lebih berharga sebenarnya. Bukan semata-mata apa sahaja kan kita
apa sajalah yang Allah tetapkan untuk kita, ada sebenarnya hikmah yang kita tak tahu. Rupanya ini hikmah kenapa saya dihantar pergi KK. Ini hikmah kenapa saya dipilih pergi Politeknik Kota Kinabalu, bukan pergi UMS, bukan pergi UPSI. Kenapa mesti di Politeknik? Rupanya di Politeknik ni ada sesuatu yang Allah mau bagi, ada sesuatu yang berharga yang Allah mau bagi. Jadi nak dipendekkan cerita, balik pergi kampung. Balik pergi kampung, ada seorang cousin. Keluarga saya ni pun bukannya latar belakang yang agama sangat kan, bukan latar belakang agama. Cousin-cousin semuanya boleh dikatakan saya ni antara orang yang macam sendiri sahaja yang bertudung labu, begitulah, boleh dikatakan macam tu. Jadi satu hari tu lepas balik dari bandar, cousin tanya, besar je tudungmu. Jadi aku macam besar juga tudungmu tu. Jadi senyum je lah, kita mampu senyum je dengan dorang. Sebab dorang tahu siapa kita masa lalu. Dorang tahu siapa masa lalu kita. Tak perlulah kita mau heboh-heboh dengan orang. Aku berubah, aku sudah berubah ni, aku sudah berubah. Tak perlu. Tak perlu kita mau heboh dengan orang yang kita sudah berubah. Cukuplah kita tunjukkan dan buktikan dengan perbuatan kita. Satu hari nanti orang-orang yang cakap kita tu, dia akan senyap. Dia tengok, oh berubah sudah si Icha. Berubah sudah si Icha ni. Jadi kita ni, kita tenang je, kita buat saja, kita yakin apa yang aku lalui ni, apa yang kita lalui ni bukannya jalan yang salah, yang kita lalui ni ada jalan yang betul. Jadi kenapa kita ni mau dengar mulut-mulut orang di luar sana? Jadi teruskan sahaja untuk berubah. Tidak perlu kita bagi tahu seluruh dunia yang kita berubah. Orang sendiri nanti akan nampak, dia nampak perubahan kita. Mungkin cerita penghijraan saya ni tidaklah sehebat mungkin penghijraan macam Atni sama Fatima kan. Tidaklah sehebat mana. Jadi mungkin setakat itu sahaja yang boleh saya sharekan sedikit lah. Kembali kepada Fatima Kadirat. Okay, Masya Allah. Terima kasih Kak Icha atas perkongsian yang dibagi tadi. Apa yang Kak Icha cakap tu, setiap penghijraan kita perlu ada matlamat, iaitu back to Allah, kembali ke Allah. Kan betul lah, setiap muslimah ni kita semua ada impian untuk menjadi wanita soleha. Kan tiada wanita yang tidak impikan menjadi wanita soleha semua, tapi itulah banyak dugaan yang kita lakukan. Betul. Okay. Kita terus beralih ke Adni. Okay. Setiap orang bila kita berhijrah mesti ada dugaan, tantangan dan sebagainya. Jadi di sebalik penghijrahan Adni, apa dugaan, cabaran yang Adni hadapi semasa berhijrah sampai gagal 2 kali kan? Okay. Terima kasih kepada moderator atas perkongsian tadi Kak Icha. Masya Allah, itu pun boleh gempak kah? Okay, cabaran lah. Mau dicakap cabaran, bukan calang-calang juga lah. First hijrah tu orang bilang yang macam ikut member kan. Ya, member sekeliling yang pakai tudung labu, yang semua memang belajar agama. So ikutlah, tak apalah. Kan ada member, so dia punya semangat tu lain bah. Itu penting juga circle tu penting. Sekali macam sudah masing-masing sudah macam pindah sekolah gitu, di situ memang lain sudahlah. Lepas tu start dari couple, start dari bercinta. Ya, kan dalam Islam la taqrabu zina, orang bilang ayat Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 32. So tapi ayat Al-Quran tu tidak no function kalau sudah kita jenis yang selamba aja, yang memang orang bilang hijrah ikut kawan, bukan hijrah kerana Allah, memang tidak lah tu. So langgar je lah. Lepas tu couple dari satu pergi satu, lepas break bercinta lagi. Nggak serik nih. Kalinya last break, okay, mula-mula tu niat sudah, sudah bercinta apa semua. Last itulah setan kan. Senang-senang nggak, memang kalau memang nggak kuat lagi tidak circle yang baik, orang bilang dia memang cepat, memang laju aja.
dia punya perubahan itu kan bukan senang, macam orang bilang cabaran tuh time kita sudah tekad tuh kan mau kasih tinggal, ada sejak datang jam satu dari sekel kalau salah pilih memang orang bilang memang ke laut, memang gagal, 100% gagal. Dari sekel ya. Second tuh dari diri sendiri. Diri sendiri tuh. Yang penting tekad. Ya Allah, dia mula-mula tekad 1 hari dapat bertahan. 1 hari sudah macam tekad, aku mau hijrah. Kayak dapat sudah konsisten, sudah less. Jam besoknya sudah, dia punya semangat memang ke laut sudah. Memang no function sudah tuh yang tekad yang first day tuh. Pas tuh sudah begitu mulalah sudah macam dulu dia punya cabaran, kalau tidak hati tidak kuat satu, pas tuh tidak kawan yang baik yang sama-sama dengan kita yang niat karena Allah, orang bilang dia punya pengaruh memang kuat. Lepas tuh bila sudah gitu sendiri-sendiri lagi, tem-tem PKP begini kan tidak dapat jumpa. Di sinilah dia punya ujian besar juga, memang besar, Allahu Akbar. Sebab sendiri-sendiri kan, so mustahil lah memang tidak mau lagi balik macam dulu. Tapi itulah, bila sudah betul-betul niat tuh karena Allah, orang bilang memang tidak boleh halang lah. Kalau betul-betul tekad, walaupun dia punya ujian, rintangan, macam-macam lah orang bilang yang mengasut. Tapi kalau sudah memang balik dengan diri kita, balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah, balik pergi konsep hijrah yang sebenar, kita dapat juga untuk teruskan hijrah kita. Sini dia punya pengajaran satu, sejak cari kawan yang baik, skill yang baik. Kalau hadir majelis-majelis ilmu. Kalau anda dapat macam sekarang, just cobalah search macam ceramah-ceramah di YouTube kan banyak kan. So untuk boost iman lah orang bilang. So yang ketiga tuh itu dari diri sendiri. Tekad tuh mesti ada, tekad untuk tinggalkan kisah silam, untuk tinggalkan dosa-dosa tuh orang bilang. Memang itulah yang paling penting. Mau kongsi sedikit hadis lah, boleh bahkan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. So pegang je ni. Kalau rasa macam mau ikut member, baikkan balik niat tu, betulkan balik. Aku hijrah bukan kerana member, aku hijrah bukan kerana lelaki, aku hijrah bukan kerana perempuan, aku hijrah bukan kerana aku mau dipandang mulia, bukan. Aku hijrah sebab aku tahu aku punya kisah silam, aku tahu aku punya dosa, aku tahu aku punya diri macam mana di hadapan Allah. Nanti apa yang aku jawab nanti di akhirat di sana. Even dia tidak boleh secara drastik, cuma coba untuk perlahan-lahan. Orang bilang sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan. So yang first mula-mula untuk berubah tuh kena perbaiki solat lah paling penting, sebab di situ kunci segala-galanya. First kita dapat sudah perbaiki solat tuh, untuk kekal 5 waktu tuh mula-mula memang susah. Serius susah, 5 waktu aja. Orang ngambil take time yang orang bilang take time 5 minit pun, yang 4 rakaat, 2 rakaat memang susah lah. Tapi bila sudah memang ada tekad, perbaiki solat saja. Kasih, orang bilang terus go on. Even orang bilang berkayu kan penat. Tapi kalau sudah macam hujung-hujungnya tuh, rasa tuh manisnya. Macam memang dari awal-awal hijrah tuh kan orang bilang memang pahit, memang susah, tidak ada kawan, pas tuh yang sendiri-sendiri, sebab kawan-kawan sekeliling yang lain semua yang bercinta lagi, pas tuh yang masing-masing dengan hidup dorang yang enjoy. So itu memang cabaran lah, itu cabaran, tapi itulah kena kuatkan hati saja, kuatkan hati, kuatkan iman.
Itu paling penting. So itu saja lah daripada saya. Balik kepada Kak Fatimah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Adni. Masya Allah, itu yang Adni hadapi, dugaan cabaran yang dihadapi selama sepanjang berhijrah lah kan. Apa yang Adni cakap tu pentingnya circle kita, orang sekeliling kita. Kalau kita salah pilih circle, kalau kita salah pilih circle, tidak akan kita menuju ke arah kebaikan. Tapi kalau kita pilih circle yang soleh-soleha, insya-Allah kita akan nampak majlis ilmu, ukhuwah yang baik. InsyaAllah kena pilih circle yang baik lah, itu circle soleh-soleha, insyaAllah. Lepas tu kan Adni ada cakap lagi, kalau dalam penghijrahan ni dia kena, hati tu kena kuat. Betul. Lepas tu niat pun salah satu. Kalau tiada niat, kita berhijrah kerana lelaki, memang hijrah kita tu tidak akan jadi kalau niat kita bukan kerana Allah. Jadi itu pentingnya niat hati kerana Allah lah kalau mau berubah. Lepas tu Adni ada cakap juga, apa tu, PKP ni, waktu PKP ni Adni cuba mencari balikan penghijraan kan. Jadi di sini ya insyaAllah semoga adalah kan. Jadi di sini kita nampak hikmah PKP ni ada. Yang dulunya kita berfoya-foya kan, macam-macam dan sebagainya, tapi bila PKP ni rasanya bukan Adi je, mungkin ada orang lain yang dia back to Allah semasa PKP ni. Betul juga Adi cakap, yang sendiri-sendiri tu semua dia cari, dia pergi Allah. Jadi itulah hikmah PKP ni. Okay, Masya Allah Adi, kawi InsyaAllah. Jangan sampai gagal lagi, insyaAllah. InsyaAllah, doakan. Amin, insyaAllah. Okay, kita pergi ke Kak Faiza. Bagi Kak Faiza ke Kak Ica? Kak Ica. Bagi Kak Ica, langkah-langkah untuk memulakan hijrah ni. Mungkin di luar sana ramai yang mau memulakan hijrah tapi tidak tahu langkah-langkah dia dan sebagainya. Okay, rasanya Adni sudah bahas tadi. Okay lah. Okay, semoga Adni kuatlah kan, kuat dalam penghijrahan ni. Semua kita ni pun ada jalan cerita masing-masing kan. Semoga kita semua ni kuatlah, sama-sama kuat. Okay. Bila kita cakap pasal aku berazam aku berhijrah, bila tekad sedih hati kita, aku mau juga berhijrah. Sunnah-sunnahnya dalam hijrah ni ada dua fasa yang kita kena lalui. Fasa pertama adalah ujian. Fasa yang kedua adalah pertolongan Allah. Fasa yang pertama, apa yang berada di fasa pertama ni? Ujian kan. Ujian ni macam Adni cakap lah, macam-macam ujian yang datang bila kita mau berubah ni. Kita betul-betul mau berubah, di situlah tiba-tiba ex kita tiba-tiba datang balik. Kan, itu antara salah satu ujian lah kan, ujian. Bila kita mau berubah, di situ pula lah member-member kita ajak kita nonton Korea contoh. Banyak lagi lah. Bila kita mau buat campur banyak ujiannya. Kan? Bila kita mau dekat dengan Allah ni tidak mudah. Sedangkan kita ni mau buat sekarang ni pun macam-macam cabaran kita. Kan kita mau buat perkongsian ni dengan masalah lain dia, dengan masalah nak boleh buka Zoom dia. Kita mau buat benda baik ni. Kita mau buat benda baik ni memang susah. Tiada yang senang. Rasulullah pun macam-macam benda yang Rasulullah hadap, barulah Islam sampai kepada kita ke hari ini. Begitulah fasa ujian tu. Kan Allah dah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kak bacakannya. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi kita kata kita beriman, kita kata kita mau berhijrah. Jadi jangan mimpilah kita tiada ujian. Begitulah. Memang kita kena lalui fasa pertama adalah ujian. Dan bila kita sudah lalui ujian-ujian tu, nikmatnya Allah hantar pertolongan. Dengan cara apa? Allah hantar orang-orang yang baik, tunjukkan kita jalan. Okey Adni, ini jalanmu yang betul. Bertemu dengan Kak Fatimah, contoh. Okey, dapat circle yang baik. Itu antara fase yang kita kena lalui. Jadi langkah-langkah yang perlu kita ambil bila kita
mula mau berhijrah nih, pertama kita kena betul-betul perbetulkan niat kita. Itu yang pertama. Betulkan niat kita. Aku berhijrah nih macam Adli cakap. Aku berhijrah nih mau kembali kepada Allah dan Rasulnya kan. Bukan sebab lelaki kan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan kita ni bergantung pada niat kita. Bila kita niat hijrah ni, okay, niat aku hijrah ni sebab aku mau dapat couple. Kita akan dapat benda tu, tapi kita tidak dapat lah redha Allah. Jadi apa yang kita hijrah, apa niat hijrah kita, itu yang kita dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang perlu kita ambil, jangan pernah kita tunda-tunda hijrah kita. Bila kita cakap, bila Allah sedetikkan campakkan hidayah, okey. Sekarang kita rasakan, aku mau solat lah. Rasa ada perasaan aku mau solat. Tapi kita masih tunda-tunda lagi. Kenapa tidak terus diambil wuduk, terus lakukan solat? Dalam hati kita detik, lepasnya aku baca Al-Quran. Kenapa perlu tunda-tunda? Terus pergi buat. Lepas ni aku mau baca buku lah. Kenapa kita perlu tunda-tunda benda tu? Kita kena terus buat. Itu langkah yang kita perlu ambil. Dan yang ketiga, macam Adni cakap tadi, kita kena cari kawan yang baik. Itu langkah yang paling utama. Kita kena cari kawan yang baik. Bila ada sahabat-sahabat kita ni yang ingatkan kita dengan ketaatan kepada Allah, kita pegang dia betul-betul. Kita pegang dia erat-erat. Sebab tidak mudah untuk dapat sahabat yang ingatkan kita kepada Allah ni. Banyak sahaja sahabat-sahabat kita yang buat kita tersungkur satu kali lagi. Jadi kita tidak mau tersungkur lagi, kan? Okey. Seperti soalan tadi lagi, bagaimana kita mau istiqomah dalam hijrah ni? Macam mana kita mau istiqomah? Cara yang pertama adalah kita sentiasa melazimi taubat. Melazimi taubat ni apa? Bila kita buat salah kan, kita tersilap langkah, kita terus taubat. Kita buat salah lagi, kita taubat lagi. Kita buat lagi, kita taubat lagi. Sampai bila kita mau buat macam ni? Kau ni nak malu kan dengan Allah? Sudahlah kau buat salah, kau taubat lagi. Dia ada istilah macam tu dalam Islam. Bila kita buat salah, Allah ni maha baik. Allah maha penyayang. Dia sambut hamba-hambanya yang berdosa. Dia sambut hamba-hambanya yang mau berubah. Jadi bila kita buat salah, kita taubat lagi. Sampai bila? Sampai kita mati. Jangan tunggu taubat. Kalau boleh bila buat salah terus kita buat, terus kita taubat. Analoginya macam beginilah. Bila kita masak kan, kita masak kuali kan, kuali yang baru kita beli. Kita masak pertama tu, bila habis masak tu hitam kan di bawah kuali tu. Bila kita terus cuci, dia akan hilang hitam tu. Tapi bila kita tangguh-tangguh, hitam tu makin lama makin hitam. Melekat. Hati, melekat orang kata. Begitulah hati kita. Bila kita tangguh-tangguh, ada sudah bintik hitam. Okey, tangguh lagi ada lagi bintik hitam. Tangguh lagi ada lagi bintik hitam. Sampailah bintik hitam tu melekat dah sebatis dengan hati kita. Jadi sebab tu kita jangan pernah tangguh-tangguh. Lalu lazimi taubat. Yang kedua, Adni pun ada kata, ada sentuh tadi ni, kena jaga solat. Itu yang penting. Jaga solat 5 waktu kita. Susah macam mana pun, jaga solat 5 waktu kita. Kalau kita ikuti kan kita artis, Fatimah ni kan artis sikit. Penghijraan artis ni, perkara yang artis akan cakap, macam mana artis ni, kita ambil contoh Nelofa lah kan. Kita tak ingat kalau ikut Nelofa lah. Peminat Nelofa kah, Fatimah? Rafa Zira tu. Rafa Zira kah? Okay. Bila kita tanya Nelofa ni kan, macam mana dorang ni kan boleh diberi kekuatan, ada kekuatan untuk berhijrah ni, macam mana? Dorang cakap jaga solat. Jaga solat. Macam mana kita kena jaga solat. Yang ketiga, cari circle yang baik. Samalah, cari circle. Nak istiqomah, cari circle yang baik. Sahabat ni ada dua jenis. Dua jenis sahabat. Yang pertama, dia yang heret kita ke neraka. Yang kedua, dia yang heret kita ke syurga. Jadi, kita pilihlah sahabat mana yang kita mau. Circle yang mana. Ada circle yang heret kita ke syurga atau circle yang heret kita neraka. Itu pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Kan dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29 Allah dah firman. Saya tak bacakan kejap ya. Allah kata, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya sambil berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan
si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Begitulah pentingnya kita ni mencari circle yang baik. Kena cari sahabat-sahabat yang baik. Dan yang keempat, bila kita mau istiqamah ni, kita kena denda dan hukum diri kita sendiri bila kita buat silap. Denda dan hukum diri kita sendiri. Bila kita buat satu kejahatan, kita kena balas dengan satu kebaikan. Itulah yang Nabi suruh kan. Nabi suruh kita susuli kejahatan tu dengan kebaikan. Kerana kebaikan yang telah kita buat tu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagai contoh, bila hari ini kita ada mengumpat si Fatimah. Contoh. Jadi lepas ni kita kena cerita balik apa kebaikan-kebaikan si Fatimah. Itu kita susuli. Kita sudah mengumpat, jadi kita susuli lagi dengan kebaikan. Macam itulah. Yang kelima, baca Quran dengan tinggal, doa, zikir. Kita akan rasa, bila kita rasa nak buat dosa kan, cepat-cepat kita baca Al-Quran. Macam Adi cakapkan, bila kita sendiri ni, kita senang betul mau terjebak semula kan. Kanak-kanak lagi musim PKP ni, macam-macam dia punya dugaan. Jadi, kena selalu baca doa, zikir. Kakak ada ikut usra tadi. Dalam usra tu dia ada share lah satu doa. Doa ni daripada Ustazah Hafizah Musa yang share. Doanya macam ni bunyi dia. Sekejap ya, minta sharekan kamu doa dia bunyi dia macam mana. Allahumma hdini wasaddidni. Maksudnya, ya Allah berikan aku hidayah dan keteguhan. Itu yang Ustazah Hafizah Musa share doa tu. Itu je lah, kembali kepada Fatimah. Okay, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Okay, seperti yang Kak Faiza langkah untuk berhijrah lah kan. Apa yang Kak Faiza Adni cakap tadi tu ada juga Kak Faiza bagi tahu. Jadi itu pentingnya circle, jaga solat, niat. Lepas tu yang saya tertarik poin ke berapa? Poin ke sahabat tu, sahabat dengan kena hukum diri melalui denda. Misalnya kita dapat sahabat yang membawa ke neraka dan juga sahabat membawa ke syurga. Jadi itu dari diri kita sendiri, sama ada memilih sahabat membawa ke syurga ataupun neraka. Semua tu dari diri kita, bukan orang lain yang pilih. Lepas tu denda. Ini pernah berniat untuk buat macam gitu, tapi sampai sekarang tak terbuat-buat. InsyaAllah dengan ada pengisian daripada Kak Ican ni, semoga lepas ni dapatlah buat ya. InsyaAllah, amin. Semoga kita sama buat. Ya. Okay. Semoga kita semua istiqomah di jalan Walaupun berat macam mana, sakit dia macam mana, teruskan, jangan sampai putus asa.